Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberikan kita rahman dan rahimnya sehingga kita dapat bertemu semula dalam program live FB Quran Hour channel, kemudian dalam majlis ayah. Namun judul majlis ayah kita pada malam yang berbahagia ini adalah komunikasi ayah dengan anak. Jadi ayat panduan kita pada malam yang berbahagia ini iaitu surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 102. Kalau kita nak tengok muka surat dia dalam mushaf 449. Jadi sebelum kita baca ayat daripada surah As-Saffat ini, ada baiknya kita buka majlis kita, majlis ayah ini dengan membaca Ummul Kitab. Sama-sama tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada Ummul Kitab, mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang baik, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk mengambil mushaf ataupun smartphone kita, iaitu pada surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 102, iaitu pada muka surat 449. Kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan baginda Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Pada malam yang berbahagia ini, wahai tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita iaitu komunikasi ayah dengan anak. Malam ini mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kita masih perintah kawalan pergerakan ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suasana ini kita ingin memperbaiki diri kita, khususnya para ayah yang berada di majlis ayah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan isteri kita, dengan pasangan kita dan semua orang yang berada di hadapan kita. Jadi kita ambil daripada satu contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat, ada 17 tempat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan 14 tempat Allah fokuskan komunikasi ayah dengan anak. Kemudian ada 2 tempat di dalam Al-Quran komunikasi ibu dengan anak atau anak dengan ibu. Kemudian satu lagi tidak tahu siapa anak ke atau ayah ke, tak tahu siapa ibu ke atau anak, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sebagai catatan kita, mungkin kita ingin menambah ilmu pengetahuan kita. Yang 17 tempat itu saya akan sebutkan satu persatu. Mungkin puan-puan dan tuan-tuan boleh tulis sebagai pengetahuan kita. Yang pertama iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Kemudian yang kedua surah Al-An'am ayat 74 sampai 75. Kemudian yang ketiga surah Hud ayat 42 sampai 43. Kemudian pada surah Yusuf ayat 4 dan ayat 5. Kemudian yang kelima iaitu surah Yusuf 11 hingga sampai 14. Kemudian yang keenam Allah sebutkan iaitu komunikasi ayah dengan anak, iaitu surah Yusuf ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kemudian yang ke-7 dalam surah Yusuf lagi pada ayat 63 sampai ayat 67. Kemudian yang ke-8 iaitu pada surah Yusuf 81 sampai 87. Kemudian yang ke-9 Allah sebutkan lagi dalam surah Yusuf ayat 96 sampai ayat 97. Kemudian Allah sebutkan lagi yang ke-10 iaitu surah Yusuf ayat daripada 99 sampai ayat yang ke-100. Kemudian yang ke-11 iaitu pada surah Maryam 41 sampai ayat 48. Kemudian yang ke-12 iaitu surah Al-Qasas ayat yang ke-26. Kemudian yang ke-13 iaitu surah Luqman daripada ayat 13 sampai pada ayat yang ke-19. Kemudian yang ke-14 iaitu pada surah Shafat daripada ayat 99 sampai ayat 102, yang insya-Allah kita akan perhatikan makna apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Itu adalah 14 tempat di dalam Al-Quran komunikasi ayah dengan anak. Kemudian komunikasi ibu dengan anak
dua tempat di dalam Al-Quran. Saya nak sebutkan sebagai pengetahuan kita, nambah ilmu pengetahuan kita, iaitu pada surah Maryam ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kemudian yang kedua surah Al-Qasas ayat yang ke-11. Kemudian yang terakhir yang ke-17, yang tidak tahu siapa identiti dia, ayah ke atau ibu dan sebagainya, iaitu pada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Jadi itulah, ada 17 tempat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan komunikasi ayah dengan anak, ibu dengan anak. Kemudian satu lagi yang tidak dapat diketahui. Jadi tema kita adalah malam ini komunikasi ayah dengan anak. Allah sebutkan ada 14 tempat dalam Al-Quran. Artinya betapa pentingnya komunikasi ayah dengan anak tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah As-Saffat yang kita baru baca tadi, iaitu wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi berhijrah ke tempat lain dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian di samping itu ujian demi ujian, dia disingkirkan daripada negeri dia, ayah dia tidak nak beriman menanamkan tauhid, kemudian dia dibakar, kemudian dia dipersoalkan dan dia ditanya dan sebagainya oleh Namrus. Maka dia pergi meninggalkan tempat itu. Satu ayat mengatakan dia pergi ke negeri Syam. Kemudian di samping itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ini adalah salah satu doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Berkat keyakinan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sentiasa tawakal kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menganugerahkan beliau seorang anak. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kita ulang tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim dan menganugerahkan seorang anak, yaitu Ismail, dan diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala bighulamin halim, seorang anak yang memiliki kesabaran yang sangat kuat. Ini ada proses daripada kecenderungan seorang ayah, kehebatan seorang ayah boleh melahirkan seorang anak yang halim. Rupanya Ibrahim adalah seorang ayah yang juga memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna Ibrahima la'awwahun halim, dalam surah At-Taubah ayat 115. Kemudian Allah sebutkan lagi, Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Itu disebutkan dalam surah Hud ayat 75. Jadi disebabkan Ibrahim memiliki halim, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang anak juga seorang yang halim. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita, nak memiliki anak yang baik, nak mewarisi sifat yang baik daripada kita, kita tentu baik dahulu. Kalau ayahnya jenis panas baran, ya tentu anak akan jadi panas baran. Kalau ayahnya tidak memiliki akhlak yang tidak baik, tentu anak juga tidak memiliki akhlak yang baik. Kalau ayah itu tidak berkomunikasi dengan baik, tentu anak mengikuti apa yang ayah dia lakukan. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita kabar gembira, wahai Ibrahim, engkau adalah seorang yang halim, yang sangat penyabar, maka kami juga menganugerahkan kepadamu, wahai Ibrahim, seorang anak termasuk anak yang penyabar, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam.
Kemudian ketika anak sudah membesar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sampai umur Nabi Ibrahim, umur Ismail alaihissalam sudah remaja, apa yang berlaku? Qala ya bunayya. Dah anak tadi dah besar, dah boleh berkawan dengan dia, dah boleh ajak bersembang dan boleh ajak untuk melakukan sesuatu perbuatan, dan Ismail pula dah boleh membantu ayah dia. Ini adalah suasana yang sangat mengharukan seorang ayah. Dah anak dah besar, dah boleh bawa pergi berjalan, dah boleh bawa berbincang. Ini musim PKP, tak dapat nak berjalan, nak bawa macam mana? Kita lakukan suatu perkara kepada anak kita, kita bersembang dengan dia, kita gunakan komunikasi yang baik dan sebagainya. Agar bagaimana? Agar keceriaan rumah tangga itu dinaungi dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kegembiraan Nabi Allah Ibrahim, itu tidak diiringi. Di saat kegembiraan Nabi Allah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu perkara kepada Nabi Ibrahim, satu ujian. Ujian ini adalah ujian yang sangat besar, ujian yang sangat tidak dapat dilakukan bagi seorang ayah yang selama hari ini yang dia inginkan dan dia impikan bahwasanya ingin mendapatkan seorang zuriat. Tapi apa yang berlaku? Maka Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Allah Ibrahim. Allah bagi wahyu ataupun ilham kepada Nabi Allah Ibrahim melalui mimpi bahwasanya dia kena sembelih anak. Baru dapat berjumpa dengan anak. Kemudian apa yang berlaku? Masya Allah, ketika anak tadi sudah besar, ketika anak tadi sudah nampak sifat-sifat keremajaan, apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim? Dia rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Cerita ini memang setiap tahun kita dapat dengar dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Ibrahim berkomunikasi dengan anak. Maka Allah Subhanahu wa taala selepas Ibrahim berjalan menuju satu tempat, kemudian dipegang anak, kemudian ajak bercerita, selepas itu berkomunikasi dengan baik. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Tiba-tiba seorang ayah mengatakan kepada anak, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Allah Subhanahu wa taala merakamkan bagaimana Ibrahim nak bercerita dengan seorang anak, bagaimana Ibrahim nak berikan sesuatu kabar, bagaimana Nabi Allah Ibrahim nak menyampaikan sesuatu berita, tetapi berita ini kena sampaikan kepada Nabi Allah Ismail. Maka ketika dia nak bercerita, apa yang dilakukan? Nabi Allah Ibrahim memanggil anak dia, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku. Ini adalah panggilan yang terindah, panggilan yang memberikan sesuatu sentuhan hati, panggilan yang merupakan sesuatu bahasa yang menunjukkan kasih sayang. Wahai anakku. Bila sebut wahai anakku, maka apa yang berlaku? Nabi Allah Ismail alaihissalam merasakan sentuhan-sentuhan yang baik daripada seorang ayah. Kemudian bila dipanggil, Ibrahim pun bercerita, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya ayah
telah melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu wahai Ismail. Kalau kita lah kan berjumpa dengan anak, kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap anak, maka anak kita agak-agak apa bahasa mereka yang mereka akan ucapkan kepada kita? Apa agak-agak? Mungkin ayah ni dah tak boleh pakai dah punya kepala dan sebagainya. Na'udzubillah. Tetapi anak daripada didikan Nabi Allah Ibrahim, dan dia berkomunikasi dengan perkataan yang indah, maka apa yang berlaku? Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi sebelum itu Ibrahim alaihissalam melakukan sesuatu perkara. Sebelum dia bercakap dengan anaknya, dia ada niat yang tertentu. Ini kita sebagai seorang ayah, terutama dalam musim-musim COVID-19 ini, dalam keadaan kita berkurung, bagaimana komunikasi kita dengan anak kita, bagaimana komunikasi kita dengan ayah kita, bagaimana komunikasi anak lelaki kita, bagaimana komunikasi seorang suami terhadap isteri. Jadi ini juga memainkan peranan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka Ibrahim memilih perkataan-perkataan yang indah, perkataan yang tersusun agar anak tersebut tidak merasa kecil hati dan agar anak tadi tidak merasa disisihkan. Maka Ibrahim alaihissalam memberikan satu sentuhan yang indah, iaitu niat Ibrahim alaihissalam untuk memberikan sesuatu perkara yang ingin disampaikan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita memiliki niat yang tulus, ikhlas, ketika kita nak bercakap dengan anak, ketika kita nak menasihati anak, ketika kita berkomunikasi dengan anak, tanamkan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian susun perkataan yang indah agar perkataan tadi tidak menyakitkan, tidak menyakiti perasaan anak kita, perasaan pasangan kita, perasaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian kita pilih tadi, Nabi Allah Ibrahim memilih perkataan yang sangat indah, menggunakan perkataan ya bunayya. Kemudian bagi seorang ayah, bagaimana cara mereka hendak berkomunikasi yang baik kepada anaknya? Itu ada cara mengungkapkan perkataan dan cara memilih kata-kata dan intonasi agar kita punya cakap ataupun percakapan kita diterima oleh anak kita. Itu yang kedua. Adanya niat, adanya cara bercakap, menyampaikan perkataan dan memilih perkataan-perkataan yang baik. Kemudian Ibrahim telah memilih perkataan yang baik. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Apa perkataan yang disusun oleh Nabi Allah Ibrahim? Fanzur maza tara. Ini ada isyarat yang Allah nak berikan kepada kita bahwasanya kena ada perbincangan. Kenapa harus ada perbincangan? Sebab kita sebagai seorang ayah, kita berikan pendapat kepada anak kita, bukan kita harus mentang-mentang kita sebagai seorang ayah, saya ada hak veto saya ada ketentuan yang saya buat, mesti ikut. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada kita. Pilihlah perkataan yang sesuai, kemudian ajak dia berbincang. Kalau kita sebagai seorang anak lelaki, kalau kita berjalan, kalau kita dekat rumah, kita nak bincang, kita nak berkomunikasi dengan anak kita, kita
dalam suasana kuarantin ini, kita duduk dengan dia, kita pegang bahu dia, kita peluk dia, barulah kita sebut wahai anakku. Kemudian kita sebut apa hajat kita, apa yang nak kita bincangkan, apa yang kita nak lakukan dalam suasana kuarantin ini dan sebagainya. Gunakan perkataan-perkataan yang indah. Tengok bagaimana yang digambarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mengatakan fanzur maza tara. Wahai anakku, cuba perhatikan apa pendapat kamu. Tetapi anak yang dididik daripada seorang hamba yang halim, maka lahirlah seorang anak yang halim. Apa jawapan anak yang hebat? Rupanya anak tadi perasan bahwasanya ayah dia panggil dengan perkataan panggilan yang indah, maka anak dia jawab juga dengan perkataan yang indah. Apa jawapan anak dia? Qala ya abati, ya abati. Tadi dia panggil anak ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ya abati, wahai ayahanda yang saya cintai. Jadi seolah-olah frekuensi dalam hati Nabi Allah Ibrahim dan di dalam hati Nabi Allah Ismail sudah ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ismail yakin bahwasanya ayahnya adalah ayah yang hebat, ayah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan dia? If'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Maka apa yang berlaku setelah kata-kata diberikan dengan yang baik dan anak pun mendapat perkataan yang baik daripada anaknya dan ayah mendapat perkataan yang baik daripada anaknya, maka kedua-dua mereka menghargai di antara satu dengan yang lain. Menghargai dengan di antara satu dengan yang lain. Sebab ada timbul mahabbah, kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya, dan anaknya merasakan ayahnya itu sayang dengan dia. Maka apa yang berlaku? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Apa jawapan anak? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan mendapatiku insya-Allah dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Tengok seorang anak yang dididik dengan akidah yang murni, dengan akidah yang mantap, dengan akidah yang tersemat di dalam jiwa seorang anak. Anak tersebut mengungkapkan insya-Allah. Insya-Allah. Artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya persembahan yang disembahkan oleh seorang anak atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku? Keajaiban, mukjizat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah gantikan. Sebab apa? Sebab kedua-dua mereka ini adalah hamba yang halim, hamba yang taat kepada Allah. Bila hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah tidak memberikan ganjaran yang hebat. Apa ganjaran dia? Ibrahim dapat anaknya semula dan diganti dengan seekor kibas yang sangat besar. Jadi infak daripada komunikasi seorang ayah yang baik, menyusun kata-kata dengan penuh keindahan, dengan wajah yang penuh ceria, menghadap atau sedang bersembang kepada anak, sedang berkomunikasi dengan anak dengan niat yang tulus ikhlas kepada Allah, dengan cara memilih perkataan-perkataan yang indah sehingga tidak dapat mengguruskan perasaan orang lain atau perasaan anak, kemudian dengan wajah penuh dengan ceria, dengan tindakan-tindakan. Apa tindakan saat kita berkomunikasi? Mungkin kita pegang tangan dia, mungkin kita peluk dia dengan susun kata-kata yang indah, dan sentiasa memberikan pendapat dan menghargai
pendapat anak kita. Artinya di saat kuarantin ini kita berkomunikasi dengan baik, tentu anak juga ingin berkomunikasi dengan kita. Maka apa yang kita kena lakukan? Kita kena dengar dia punya pendapat, dia punya perasaan. Jadi maka jadilah komunikasi tadi tu komunikasi yang hangat, komunikasi yang membawa satu kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita nak tutup kita punya live pada malam yang berbahagia ini dengan beberapa poin yang kita nak sampaikan. Yang pertama, seorang ayah ketika nak berkomunikasi dengan anak, tanamkan niat yang tulus, ikhlas kerana Allah. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih perkataan-perkataan yang boleh menenangkan hati anak kita. Kemudian yang ketiga, pancarkan dari wajah kita wajah keikhlasan terhadap anak kita. Kemudian yang keempat adalah sentuhan-sentuhan yang khusus bagi nak menunjukkan kasih sayang kita kepada anak kita. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita melihat bagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang 14 tadi, cara ayah bercakap, cara ibu bercakap. Maka kita boleh perhatikan pada ayat-ayat yang telah kita sebutkan di awal pembicaraan kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah agar kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ayah ini ya Allah majlis yang Engkau berkati, majlis yang Engkau jauhkan kami daripada segala maksiat birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami para ayah yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak kami dan kepada keluarga kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di dunia dan selamatkanlah kami ya Allah di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada api neraka birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, angkatkanlah segala wabak penyakit yang melanda dunia pada hari ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikanlah kami dapat beribadah sepenuhnya pada bulan Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.